Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we continue our discussion with the summative practice for the chapter 7, nuclear physics. So the first questions, state the meaning of the following terms. So one is black body. So what is the meaning of black body? So you can find from the notes. Black body is an ideal body that is able to absorb all electromagnetic spectrum that fall on it, and it will emit thermal, and it also can emit thermal radiation. Okay, so itu ialah definisi black body. So, an ideal body that is able to absorb all electromagnetic spectrum that fall on it, and it can emit thermal radiation. So that is black body. B, what is a quantum of energy? Quantum of energy is a discrete packet of energy, and it is not a continuous energy. That is quantum. Quantum means a discrete packet of energy, a certain values of energy, and it is not a continuous energy. Okay, the energy is not in the range, but is a very specific energy. That is quantum. Okay, question number 2. The minimum energy required for the photoelectron to escape from the sodium metal surface is 2.28 electron volt. Minimum energy photoelectron to escape 2.28 electron volt. So the minimum energy that the electron from the surface of the metal can be emitted, that we call as a work function. Okay, for question number 2, the work function of the electron, for the sodium. For the sodium, work function we label as W. So the work function for the sodium is sodium metal is 2.28 electron volt. So work function means the minimum energy needed for the electron on the surface of the metal to be emitted. The question is, what will sodium show photoelectric effect for a red light with a wavelength of 680 nanometer shown on it? Okay, boleh tak kita punya sodium menghasilkan kesan fotoelektrik sekiranya dia disinari oleh cahaya merah, yang mana wavelength cahaya merah itu 680 nanometer. Okay, so cerita dia macam ni lah lebih kurang. Kita ada satu metal. So metal kita ni adalah apa dia? Sodium. So this is sodium metal. So ini kita punya sodium metal. So dekat permukaan sodium ni dia ada berjuta-juta elektron. So ada dah elektron kat sini. Okay, ada berbilion elektron. So apa yang berlaku ialah bila mana dia disinari oleh cahaya merah, red light. Jadi dalam cahaya ni kita panggil photon. It has a photon. Photon mean it has energy, quantum energy of light. Okay, so ini kita punya quantum energy. Quantum energy of light, ataupun dipanggil sebagai, kita panggil dia dengan nama photon. So photon ni dia ada energy, di mana energy of photon ni tengok color lah, bergantung kepada nilai frequency of the light. Okay, so formula photon ni, photon energy kita boleh calculate guna formula E sama dengan HF. H sama dengan HF. Okay, H tu dia punya nilai dah constant dah, kita panggil dia sebagai Planck constant. Jadi frekuensi tu boleh berubah-ubah bergantung kepada color of light yang kita guna. Jadi sekarang ni kita guna color merah. Color merah ada dia punya frekuensi dia sendiri. Okay, di mana frekuensi tu pula, okay, dia ada kaitan dengan lambda daripada formula V sama dengan F darab lambda. So the frequency is V over lambda. Tapi sekarang ni kita fokus kepada photon. Photon is a light. Bila light dia ada speed dia sendiri. Nama dia speed of light, C lah, over lambda. Okay, ini formula nak cari
frequency of light. Dia ada relationship dengan lambda, where the relationship between the frequency and lambda is inversely proportional. Jadi bila kita punya light ni, red light ni, dia bergerak, dia ada energy, dia kena dekat surface of the sodium metal, maka elektron-elektron yang ada dekat surface tu akan terima energy tadi, maka dia guna energy tu untuk dia terbebas, terpancar keluar daripada permukaan logam tu. Dia pun terpancar, emitted lah. Elektron-elektron ini akan emitted daripada surface of the metal. Jadi banyak mana energi yang dia guna untuk dia emit from the surface of the metal, itu kita panggil work function. The minimum energy needed so that the electron can be emitted from the surface of the metal. Itu dipanggil work function. Jadi minimum energy dia untuk dia terbebas daripada permukaan sodium metal tu ialah sebanyak 2.28 elektron volt. Jadi kita nak tahu, kalaulah dia dipancarkan oleh cahaya merah ini, boleh tak dia menghasilkan kesan fotoelektron ni? Jadi elektron yang terpancar keluar ni, kita panggil dia dengan nama fotoelektron lah. Foto tu kesan daripada cahaya red light tu yang kena dekat dia, dia menghasilkan elektron. Itu dia panggil fotoelektron. The electron produced from the effect of the light, of photon. Okay. Jadi boleh ke tak boleh dia terbebas bila disinari oleh cahaya merah, yang mana lambda bagi cahaya merah tu dia bagi berapa? 680. Okey, lambda warna merah, lambda untuk warna merah, nilai dia ialah 680 nanometer. Okey, 680 nanometer ni ialah 680 times 10 to the power of negative 9 meter, ataupun dalam bentuk standard form 6.8 10 negatif 7 meter. Okey. Jadi dia akan keluar daripada the electron will be emitted from the surface if berlakunya fotoelektron sekiranya apa? Sekiranya fotoelektron dia akan berlaku occur when energy yang kita beri, photon energy kita ni photon energy from the red light must be greater than the work function, the minimum energy yang diperlukan supaya elektron tu boleh terpancar keluar. Okey, maka barulah boleh terhasilnya fotoelektron. Jadi kita kena kira lah berapakah photon energy yang dibawa oleh red light ni. Okey, jadi macam mana nak kira photon energy ni? Sekejap, cikgu kena tambah cikgu punya slide kot. Tak muat lah ni. Add page. Okey, jadi kita kena kira dia punya photon energy menggunakan formula E sama dengan HF sama dengan HC over lambda. So H ni nilai dia dah constant dah, pemalar dah. Berapa nilai dia? 6.63. Kalau boleh hafal lagi baguslah. Kalau tak ingat, kena tengok balik dekat atas ni 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 joule second. Kita masukkan balik lah. Kali 10 kuasa negatif 34 darab dengan kita punya nilai C. C pun constant. Speed of light 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. Nak tulis unit pun boleh, tak nak tulis unit pun tak apa. Tapi kita kena tahulah what is the final unit of the physical quantity yang kita buat calculation tu lah. Okey, dan kita kena divide dengan lambda dia. So yang sekarang ni kita guna warna merah. So warna merah ada lambda dia sendiri. So berapakah lambda warna merah? Dia dah bagi dah 680 nanometer kan. Okey, so kita masukkanlah 680 6.80 kali 10 negatif 7 meter tadi kita dah kira tadi. So yang ni awak kira lah berapa awak dapat nanti. Jadi kalau ikut apa yang cikgu dah kira kat sini, energy photon energy of the red light, kalau kira sini nilai dia ialah berapa sini kalau awak kira ni awak akan dapat 2.925 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Okey.
So ini dapat dalam unit joule lah, SI unit. Okey, tapi dia bagi work function dia dalam sebutan elektron volt. Kan? Berapa elektron volt? Work function dia 2.28 elektron volt. Jadi kita kena tukarlah joule ni kepada elektron volt. So macam nak tukar? Ni kena tahu perkadaran ni. Kena tahu perkadaran di mana satu elektron bila nak tukar kepada satu elektron volt, satu elektron volt bila nak tukar kepada joule, satu elektron volt adalah bersamaan dengan 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Okay, ini nilai yang kita kena tahu bila kita nak tukar daripada elektron volt kepada unit joule. Okey. Kejap Okey. Jadi sekarang ni kita ada 2.925 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Nak tukar kepada elektron volt, apa nak kena buat? 2.925 kali 10 negatif 19 kena bahagilah dengan nilai 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. So darab dengan 1 elektron volt lah. So yang ni tekan kalkulator. Sekejap, cikgu pun try tekan kalkulator. Cikgu pun tak ada kalkulator ni, cikgu guna handphone. Tapi lepas ni cikgu nak bagi idea je. Penyelesaian dia, pengiraan dia awak buat sendirilah. Guna kalkulator. So awak check dengan jawapan yang awak dah buat, sama ke tak sama ke. Takut-takut yang cikgu kira tu silap ke mana tahu. Bahagi dengan 1.6. Untuk yang pertama ni cikgu tunjukkan. So kita dapat kat sini 1.828 elektron volt. Okey, ini yang kita dapat. Energi yang dihasilkan daripada red light. Jadi kita bandingkan dengan work function. Work function kita berapa? Work function kita 2.28. The photon energy from the red light 1.828. Bermaksud apa? Maksudnya ialah kita punya photon energy daripada red light kita ni adalah lebih kecil berbanding kita punya work function. Jadi bila photon energy kita lebih kecil daripada work function, maka dia tidak akan menghasilkan photoelektron. Ataupun dengan kata lain, photoelectric effect didn't occur lah. Photoelectric effect does not occur. Okay, takkan terhasil lah photoelektron. Jadi bila tak ada photoelektron, tak adalah photoelectric effect. Okay, jadi nak tahu ada ke tak ada, kena tengok energi, photon energy yang kita beri daripada cahaya kita, light tu. Bila dia kena dekat permukaan logam, logam tu dia ada work function, the minimum energy untuk dia emit the electron. Jadi adakah photon energy tu lebih besar atau lebih kecil daripada work function? Kalau lebih kecil, takkan ada photoelektron. Tapi kalau energi yang daripada light tu lebih besar, photon energy lebih besar daripada work function, maka barulah kita akan dapat photoelektron. Maka barulah boleh berlaku the photoelectric effect. Okay, itu soalan yang A. Soalan A Soalan A. Ini soalan A baru ni. Soalan B, what is the threshold wavelength of the sodium? Okay, threshold pula kita nak kira. Soalan B nak kira threshold wavelength. So lambda lah, lambda naught kita panggil. Lambda naught ni threshold wavelength. Jadi macam nak kira? Jadi threshold ni, bila kita kata threshold, dia berada dalam work function. Dan work function kita nak kira HF naught. F naught tu ialah threshold frequency. F naught ni kita panggil threshold frequency. W ni kita panggil work function. Lambda tu kita panggil wavelength, tapi bila ada naught, maknanya dia threshold lah, nilai ambang kita panggil dalam bahasa Melayu. So kita kira lah W dia kita dah the work function dia dah bagi dah. Berapa the work function? Dia punya the work function is 2.28 elektron volt ni kan. Kita tukarlah 2.28 nak tukar pada joule 10 darab dengan 1.6. Ni kena darab lah sebab nak tukar pada joule. Kali dengan 10 kuasa negatif 19. So dia jadi joule lah kat sini. Lepas tu sama dengan H tu nilai dia constant 6.63 kali 10 kuasa negatif 34
dan darablah dengan threshold frekuensi yang kita nak kira ni dulu. Okey. So boleh tak kita cari threshold frekuensi? So the threshold frekuensi akan jadi 2.28 darab dengan 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 joule, dan kita bahagilah, bila darab bawa ke sebelah jadi bahagi dengan 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Ini awak tekan kalkulator. Okey, so berapa yang awak dapat kat sini, awak tulislah nilai dia. Maka nilai dia ni dalam unit per second. Okey, itu ialah threshold frekuensi. Daripada threshold frekuensi, kita nak cari threshold wavelength lambda naught. So lambda naught pula nak cari macam mana? Guna formula yang tadi F equals to C over lambda tadi. Maka kalau ada naught, semua naught lah. F naught sama dengan C over lambda naught. So therefore, kalau kita nak cari lambda naught, dia akan jadi C over F naught. C ni nilai dia constant dah. 3.0 10 kuasa 8 bahagi dengan frekuensi F naught tu kita ambil daripada nilai yang kita kira kat atas tu lah. Kita masukkan nilai tu kat sini, kat bawah ni. Berapa yang awak dapat ni, kat sini kena masukkan dekat bawah ni. Okey. Cikgu nak bagi idea je. Yang kira tu awak kira lah, matematik je semua. Maka endingnya nanti awak dapatlah jawapan dia. Lambda naught kita akan jadi berapa kat sini. Cikgu bagi jawapan dia 545.2 darab 10 negatif 9 meter. Ataupun sama juga dengan 545.2 10 kuasa 9, nama dia nanometer. Jadi awak kira lah nilai F naught tu, masukkan dekat dalam formula lambda naught, maka dapat tak jawapan 545.2 nanometer tu. Nano ialah 10 kuasa negatif 9. Yang tu awak boleh kira sendiri, gunalah kalkulator. Okey, cikgu nak bagi idea je lah. So lepas ni cikgu nak bagi idea formula apa nak guna, nilai awak masukkan sendiri, cuba kira dapat tak jawapan dia. Okey, cikgu bagi jawapan je. Okey, selesai nombor 2. Kita lompat pada nombor 4. Okey, nombor 4. A laser light beam with a wavelength of 555 nanometer. Okey, wavelength 555 nanometer. Ingat nano 10 kuasa negatif 9. And a power 5.00 MW. M tu milli, W tu watt. Unit untuk power ialah watt. Okey. Okey. Is aimed at an object without any light reflected. Okey, dia tembak betul-betul kena dekat permukaan logam tapi tak ada berlakunya pantulan. Maksudnya semua tenaga cahaya tu diserap sepenuhnya oleh elektron yang ada dekat kita punya material lah, metal kita tu. Okey, soalan A, calculate the momentum of photon in the laser beam. Okey, jadi laser beam dia adalah light. Light ni dia boleh jadi particle, dia boleh jadi wave. Jadi bila dia kata particle, maka dia ada momentum. So maknanya kita boleh kira lah momentum of the light, termasuklah laser beam. So apa information yang dia bagi, kita tulis dulu. Yang pertama ialah lambda of the laser beam 555 nanometer. Jadi 555 kali 10 kuasa negatif 9 meter. Power P 5.0 miliwatt. 5.0 10 mili ialah negatif 3. Soalan yang pertama A. So boleh tak kita kira nilai momentum? So momentum, simbol dia P apa dia? So ini kena guna formula yang dikemukakan oleh Max Planck lah. Max Planck lah saintis pertama yang dapat menyatakan bahawa kita punya
Light tu dia bukan sahaja bersifat sebagai partikel, dia juga bersifat sebagai wave sebab dia ada lambda. Dan pada masa yang sama, light juga ada momentum. Momentum, partikel, lambda, wave. So dia ada dua-dua sifat. Dia juga adalah partikel, dia juga adalah wave. Okay, kita pun tulis formula dia. Formula yang Max Planck keluarkan, lambda sama dengan H over P. Formula kena ingat lah. So, jadi kalau kita nak cari P, momentum dia ialah H over lambda. Berapakah H? H ni constant kan? Kena hafal lah. 6.63. Ni selalu nak kena jawab soalan ni. Ni yang Fikah tanya ni. Kan? Confuse. Kena jawab banyak-banyak soalan latihan. Jadi bila makin banyak kita jawab soalan, maka kita pun dapat kurangkan kita punya confuse dan kita tahu bagaimana nak guna nilai-nilai tu, dekat mana nak guna, formula apa nak guna, jadi kita tahu. Jadi kemahiran perlukan latihan. So kena buat latihan banyak-banyak. Okay? Cikgu pun bukan pandai pun, tapi cikgu selalu jawab soalan ni, lama-lama cikgu ingat lah nilai constant dia, macam mana nak guna formula dia. Lama kita pun faham. Tu je, kena rajin lah. Rajin ni cikgu tak boleh nak apa, tu atas usaha awak sendirilah. Cikgu boleh tunjuk jalannya. Okey. Bahagi dengan lambda. Lambda ialah 5.55 kali 10 negatif 7 lah. Sebab kalau kita guna 555, 10 kali 9, 5.55, 10 kuasa negatif 7. Jadi masukkanlah nilai kat situ. Maka awak pun kira lah nanti awak akan dapatlah jawapan dia. Cikgu bagi jawapan dia. Cikgu jalan kerja tu boleh kira lah matematik ya. Maka dekat sini jawapan P ni awak akan dapatlah 1.1195 kali 10 kuasa negatif 25. Okey, negatif 27, sorry. Negatif 27, unit dia ialah kilogram meter per second. Cuba kira dapat tak jawapan ni. Kalau tak dapat, tak dapat jawapan, tanya balik. Mungkin cikgu silap kira ke, mana tahu kan. Okay, soalan A selesai. Soalan B dia tanya the number of photon. Okay, yang pertama dia tanya pasal momentum, selesai number of photons per second. Number of photon per second ni ialah n in the laser light beam hitting the object. Okay, number of photon per second, simbol dia ialah n. So number of photon ni dia duduk dalam formula mana pula? Dia duduk dalam formula power. Ni yang kita perlu kemahiran ni. Kena jawab latihan banyak-banyak. NHF. Ini formula untuk power. Power of photon. So berapakah N? Kita nak cari power. Power dia dah ada. Jangan bertukar. Tadi P kecil. Ini P besar. P kecil momentum. P besar power. Dia dah bagi dah dia punya power ni. Kan? Power dia bagi. Tu 5 miliwatt. Maknanya 5.0 kali 10 negatif 3. Sama dengan N kita nak kira. H, Planck constant. Planck constant ni maknanya nilai dia dah tetap lah. 6.63, 10 negatif 34. Darab dengan F, frekuensi. Mana kat frekuensi nak cari ni? Frekuensi ni tak ada lagi. Maka kita kena carilah nilai frekuensi itu dulu. Kan? Macam mana nak cari nilai frekuensi ni? Okay, frekuensi sama dengan apa? Okay, kalau cikgu nak ubah lagi formula ni, N, H, C over lambda. Tadi kita dah buat dah. Frekuensi is C over lambda. So, C dia 3.0 kali 10 kuasa 8. C ni ialah speed of light. Dia pun constant juga. Bahagi dengan lambda. Lambda dia berapa? Dia bagi tak lambda? 555 nanometer. Okey, ataupun 5.55 kali 10 kuasa negatif 7 meter. Okey, kita guna unit SI lah. F tu sama dengan C over lambda. Kita dah buat dah tadi. F ialah C over lambda. Ingat balik daripada formula speed tu lah. So, F sama dengan C over lambda. So, cikgu gantikan dekat dalam formula kita. Jadi boleh tak cari nilai N? Bolehlah cari kan. So ubahlah formula tu, pindahkanlah nilai-nilai tu, maka dapatlah N. Cikgu nak bagi jawapan dia. N kat sini yang cikgu dah kira 1.3
times 10 to the power of 16. Unit dia ialah per second. Betul ke salah? Awak cuba kira lah. Dapat tak jawapan yang super macam cikgu buat. Okay, itu soalan nombor 4. Okay, selesai. Bila adanya number of photon per second, dia mesti guna formula power. P sama dengan NHF. Okay, selesai nombor 4. Kita pergi pada soalan seterusnya, nombor 5 pula. The de Broglie wavelength of an electron is 1 Newton, bukan Newton, nanometer. So dia bagi lambda dia ialah 1.00 nm. M kat belakang tu meter, N dekat depan tu nano. So nano ni berapa nilai dia? 10 kuasa negatif 9 meter. Itu nano. Okay, soalan A, state Louis de Broglie hypothesis of the wave properties of electron. Okay, apa yang Louis de Broglie hypothesis of the wave properties of electron? Jadi dia Louis de Broglie ni dia kata bahawa elektron itu dia boleh bersifat seperti partikel. Elektron tu memang partikel dah. Dia boleh bersifat seperti wave. Itu yang Louis de Broglie buat hipotesis. Electron has the properties of wave. Electron has the properties of wave. Itu yang Louis de Broglie kata dalam hipotesis dia. Okey. Soalan A selesai. Electron has the properties of wave. Okey. B pula. Calculate the momentum of the electron. So dia nak suruh kita kira nilai P kecil, momentum. So momentum tadi formula dia apa? Momentum dia punya formula yang kita ada tadi, yang melibatkan lambda. Lambda sama dengan H over P. So kalau kita nak cari P, momentum ni bukan power, P kecil. So H over lambda. So H kita nilai dia 6.63, 10 negatif 34 bahagi dengan lambda. Lambda dia berapa 1 nanometer. 1.0 kali 10 negatif 9. Tukar pada SI unit lah. Maka kalau awak kira kat sini, awak akan dapatlah jawapan P momentum dia, yang cikgu dah kira 6.63 kali 10 kuasa negatif 25 unit. Final answer kena ada unit, kilogram meter per second. Unit untuk momentum lah, yang kita dah belajar masa tingkatan 4. Okey, selesai soalan B. Soalan C, calculate the velocity of the electron. Okey, velocity ni duduk kat mana? Nak cari velocity ni pula. Velocity of the electron. Dia tak kata light, dia kata electron. Yang menghasilkan elektron tu adalah cahaya yang kita sinar kepada permukaan logam. Jadi permukaan logam tu akan emit elektron. Okey, yang ada foton tu ialah cahaya yang kita beri dekat permukaan logam tu. So boleh tak kita tahu berapakah speed of elektron tu? Okey, jadi speed of elektron tu kita nak cari macam mana? Kita gunalah formula momentum. Okey, momentum juga ni yang kita belajar setiap tempat diberikan oleh formula mv lah. Okey, mv. So daripada formula ni kita boleh cari dia punya speed of electron tu. Speed of electron v lah, iaitu P over m kan. So masukkanlah nilai P tu ialah momentum lah. So 6.63 kali 10 kuasa negatif 25 tadi bahagi dengan M tu ialah mass. Mass apa? Mass of electron lah. Mass of electron ni nilai dia pun constant dah, 9.11 kali 10 kuasa negatif 31. Kalau boleh hafal, hafal lah. Kalau tak boleh hafal, maka kena rujuk lah balik berapa mass of electron ni. So tak ada dah dalam ni. Dia memang suruh kita hafal lah tu. Tu ada 9.11 kali 10 kuasa negatif 31 kg. Di constant dah. Orang nak tolong kira, so kita guna je lah. Kalau boleh hafal lagi bagus. Okey, so masukkanlah nilai mass of electron tu, maka kira lah dapat berapa kat sini speed of electron yang bergerak. Nama elektron tu kita foto elektron tu yang bergerak tu. So yang cikgu dah kira 7.278 kali
10 kuasa 5 unit untuk velocity ialah meter per second. So nanti cuba kira betul ke salah. Itu soalan D yang C. Soalan D pula. Soalan D dia kata calculate yang tadi momentum sudah, velocity of electron sudah, kinetic energy of electron. Okey, kinetic energy pula. Okey, E kinetic berapa? Kinetic energy of electron. So kinetic energy ni ada formula dah, ada kan? Setengah M V square. Setengah M tu ialah mass of electron, 9.11 10 negatif 31 darab dengan speed of electron kita kira tadi daripada soalan C, 7.278 kali 10 kuasa 5. Tapi kena hati-hatilah, ramai orang buat mistake kat sini sebab dia tak ingat nak square. So kiralah dapat berapa kat sini jawapan dia. So cikgu bagi jawapan 2.414 kali 10 kuasa negatif 19 energi unit je lah, ini SI. So berapa decimal place kita nak beri ni? Bila kita tekan kereta, panjang kadang jawapan kita tu decimal place dia. Jadi untuk kertas 2 yang kita kena tunjuk jalan kerja ni, number of decimal place dia ialah 2 hingga 4. Tapi yang the bestnya ialah tengah-tengah lah, iaitu 3 decimal place. That is the best. Okay, kalau panjang sangat, ambillah 3 tempat puluhan. Itu yang terbaik. Okay, itu ialah soalan nombor 5. Okay, selesai nombor 5. Kita nak pergi pada soalan nombor 6 pula. Okey, ada nombor 6 ada. Okey. Why is a large cavity, large cavity, satu bekas yang besar, with a small hole, dalam bekas tu ada lubang kecil, able to act as a black body. Yang ni pun ada dalam nota, dalam cerita, boleh bacalah. Contohnya kita punya lubang telinga kan. Lubang telinga kita tu makin ke dalam, lubang ni makin kecil. Jadi kenapa dia boleh bertindak sebagai black body lubang telinga itu tu? Sebab mana-mana cahaya yang masuk black body, black body ni satu body yang unik, satu body yang unggul. Is apa dia orang panggil, unggul, ideal body that can that will absorb semua cahaya, all the electromagnetic spectrum that fall on it. Dia akan menyerap semua electromagnetic spectrum yang jatuh dekat dalam dia. Maksudnya yang masuk dalam lubang tu, dia kena dekat body cavity tu, ataupun kalau telinga kena dekat kita punya dinding telinga kita tu, maka kesannya dia akan mengalami reflection. Tetapi pada masa yang sama, kita punya dinding telinga kita, kita punya body of the cavity tu akan absorb kita punya radiation daripada electromagnetic spectrum. Sebab itu sifat kita punya black body, iaitu dia akan menyerap, it will absorb all electromagnetic spectrum, dan pada masa yang sama it emit thermal radiation. Jadi bila dia menyerap semua electromagnetic spectrum, maka dia bertindak sebagai black body. Dia macam itulah cerita juga. Large cavity, satu bekas besar tapi ada lubang kecil. Bila ada cahaya masuk, cahaya itu akan diserap sepenuhnya oleh bekas tu, cavity tadi. Maka dia boleh bertindak sebagai black body lah, sebab dia boleh absorb all the spectrum, electromagnetic spectrum, termasuklah light. Soalan B. The temperature of black body is 4500 K and it looks orange yellow. Jadi bila kita panas ni, awak boleh tengok video lah, cuba cari video-video berkaitan dengan kuantum ni. Bila kita panaskan satu metal, dia akan berubah warna. Mula-mula kita nampak dia warna merah, lepas tu dia jadi orange, lepas tu dia jadi yellow. Dalam yellow tu ada banyak peringkat. Yellow orange, yellow white, lepas tu dia jadi white kan, lepas tu mula dia nak bertukar jadi biru. Jadi bila start je warna biru, dia maksimum dia setakat dia jadi putih. Kita nampak metal tu akan jadi putih. Bila kita panas lagi, kita dah tak nampak dia setakat tu je. Sebenarnya dia akan berubah kepada blue, green, yellow, blue kan, green, blue, indigo, violet. Tapi start daripada green tu, kita dah tak nampak dah warna-warna yang spectrum color of light yang lambda dia lebih panjang tu lah.
Violet semua tak nampak dah, walaupun kita masih terus panas. Jadi kita hanya boleh nampak setakat dia jadi putih je, white je bila kita panaskan kita punya metal. So describe the color changes in the black body as the body is heated to a temperature of 9000 K. Sangat panas ni. So maknanya dia bermula dengan orange. Okay, sorry, apa tadi, orange yellow. Dia sepatutnya bermula dengan red lah. Daripada red, kalau kita nak start pada red, dia berubah kepada, kita akan nampak dia jadi orange. Lepas tu dia nak masuk kepada yellow. Bila nak masuk yellow ni ada beberapa peringkat. Mula-mula orange yellow, dia berubah menjadi orange yellow black body ni, termasuklah metal lah. Lepas tu dia jadi yellow. Lepas tu dia jadi white, yellow white dulu, yellow white. Okay, lepas yellow white, last kali dia jadi warm white. Dia nak jadi putih dah ni. Warm white, dia panggil warm white, warm white. Dan last kali, finally dia akan jadi putih lah, white. Jadi bila dia jadi putih, white tu ialah combination of the 7 colours. So dia dah tak ada dah cahaya colour lain akan keluar. Maknanya warna green tak nampak, warna blue, indigo, violet dah tak nampak dah. Setakat white je. Setakat tu lah, bila kita panaskan berapa suhu tinggi pun dia jadi gitu je. Setakat white dia warna putih lah sekali dia keluar. Okey, itu soalan A lah. Itu series of colour of the black body when it is heated. Okey. Soalan B. Ni soalan B lah. Ni soalan B. Okey, selesai lah soalan B. Soalan A, kenapa dia boleh bertindak black body? Sebab dia boleh absorb semua electromagnetic spectrum and emit the thermal radiation. Okey, selesai nombor 6. Habis. Nombor 6 cerita je. Nombor 7 Photograph 1 shows a communication satellite in outer space. A quantum communication attempt was performed with a laser pulse. Dia bagi kat situ 60 MW. Bila ada W tu unit untuk watt, M tu ialah milli. So 60 milliwatt, maka watt ialah unit untuk power lah. And wavelength dia ialah 800 nanometer. So yang pertama tanya, what is the momentum of one photon? Momentum of one photon from the laser pulse. Okay, so kita tulis maklumat ni bagi. Yang pertama dia bagi power tadi kan. Power dia ialah 60 M kecil W. M tu ialah mili lah. 60 kali 10 kuasa negatif 3 watt. Okey, selesai, itu power dia. Lepas tu dia bagi lambda 800 nanometer. Jadi tukar 800 kali 10 kuasa negatif 9 meter lah. Soalan A yang pertama dia tanya momentum. Soalan ulang-ulang je, so kita faham dah ni. Dah banyak latihan kita buat, tak ada masalah lah. Momentum simbol dia P juga, tapi P kecil So momentum of the photon ni nak kira macam mana? Gunalah formula yang melibatkan momentum yang kita dah buat dah sebelum ni. So apa dia? Momentum is given by H over lambda. Okay. So H tu apa dia? H tu ialah Planck constant. So nilai dia dah tetap 6.63 10 kuasa negatif 34 bahagi dengan lambda. Lambda dia ialah 800 kali 10 kuasa negatif 9 nanometer kan. Jadi awak boleh kira lah yang ni So awak kira lah nanti dapat berapa, cikgu bagi jawapan dia. Momentum dia ialah 5.304 kali 10 kuasa negatif 22. Unit dia ialah kilogram meter per second. Cek baliklah betul ke salah cikgu kira ni. Okay, selesai soalan A. Soalan B, how much energy does one photon carry? Nak cari energy of photon lah. So energy of photon ni nak kira macam mana? Ada formula tak? Ada. Formula energy of photon ialah E sama dengan HF. So H tu ialah Planck constant 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. F tu frekuensi. Frekuensi nak cari macam mana? Tak ada dia bagi kan. So frekuensi kena guna formula C over lambda.
Yang kena ingat ni frequency can be calculated by the equation of C over lambda, yang kita dah buat dah banyak kali dah buat dah ni. So masukkanlah nilai dia. E sama dengan 6.63 10 kuasa negatif 34 kali speed of light berapa? 3.0 10 kuasa 8 bahagi dengan lambda. Ada tak lambda dia? Lambda dia ialah 800 tadi kan, 800 nanometer. So tulis lah 800 nano ialah negatif 9. Kalau nak guna standard form 8.0 10 kuasa negatif 7 pun boleh, tak ada masalah. So yang ni awak kira lah. Nanti awak kira, awak akan dapat jawapan dia berapa kat sini. 2.486 okay, kali dengan 10 kuasa negatif 19 unit dia ialah joule. Okay, nanti kira. Okay, itu soalan B. Soalan C pula. Soalan C, what is the number of photon per second? Number of photon per second ni simbol dia ialah N dan number of photon per second dia duduk dalam formula apa? Dia duduk dalam formula power. Okay, cikgu nak tambah lagi page. Okay, so formula power kita macam mana? P ni power P besar, NHF berapa number. Jadi daripada sini awak masukkanlah nilai dia. So yang ni cikgu kena buat kat bawah lah kot, dia dah page lain kan. Ok, so power dia tadi berapa? Power dia tadi dia bagi berapa dah, kita cuba check balik kejap. Power dia 60 miliwatt. So masukkanlah 60 kali 10 negatif 3 sama dengan N darab dengan 6.63 10 negatif 34 darab dengan frekuensi. Frekuensi ni kena tukar lah. Sebenarnya awak boleh dapat daripada nilai yang awak kira daripada soalan B lah. So frekuensi dia kalau awak kira dapatlah 2.49 kali 10 kuasa negatif 19. Ni kalau kira lah F dia. F tu kita ambil daripada soalan yang dekat atas tu. Sebab kita kena kira F juga kat atas tu kan. So guna kat situ, masuk dapatlah 2.9. Jadi cikgu nak bagi jawapan N dia kalau awak kira pindah 2.41 10 kuasa 17 unit dia ialah joule. Okay, itu untuk soalan C. Habislah soalan C. Habis sampai soalan C je. What is soalan D? What is the total momentum transferred by the laser pulse per second? Total momentum transferred by the pulse per second. So total momentum dia berapa? Kita dah kira kan. So number of 2 kita dah kira dah. Total momentum transferred. Soalan D, total momentum. Jadi total momentum ni dia kena dia P total lah. So N M total momentum darab dengan momentum dia lah. Darab dengan momentum asal dia dah ada dah kan. Momentum asal tu dah kira dah. Total momentum ni nak kira total momentum ni. Sekejap total momentum. So ini simbol total. N darab dengan P lah. Jadi masuklah 2.41 kali 10 kuasa 17 kali dengan momentum untuk satu foton tadi. Yang kita kira mula-mula tu momentum of one photon. So one photon. Sekarang ni kita dah tahu dah number of photon kita per second tu kita dah tahu dah. Termasuk balik lah. So 2.41 darab dengan yang asal tadi, yang pertama tadi kita kira dapat number momentum dia ialah 5.304 10 kuasa negatif 22. So kira kat sini Okay lah, nanti dapat berapa?
Unit dia kg ms tolak 1. Ini cikgu pun tak sempat nak kira jawapan dia berapa. Awak kira lah. Okay, so darablah dengan number of photon per second dengan daripada momentum yang asal. Okey, selesailah nombor 7. Pergi kepada nombor 8. Ini boleh buat sendiri. Complete table 1 with information on the wavelength and photon energy for several components of wave in the electromagnetic spectrum. Okey. So dia bagi wavelength. Wavelength ni simbol dia ialah lambda. Photon energy kita E lah kan. So photon energy ni macam mana nak kira? E sama dengan HF. So awak kira lah nanti So kalau katalah dia punya yang ni, cikgu buat kat bawah ni. Kalau lah lambda dia ialah 500 nanometer, iaitu 500 darab dengan 10 kuasa negatif 9 meter. Berapa photon energy dia? So kita kena gunalah formula E sama dengan HF. Dan frekuensi dia tak bagi, dia bagi lambda. So kena tukarlah C over lambda. So H tu dah constant 6.63 10 negatif 34 darab dengan C tu pun constant 3.0 10 kuasa 8 bahagi dengan lambda. Lambda dia bagi kan. So lambda dia ialah 500 nano 10 kuasa negatif 9 meter. Jadi awak kira lah Awak kira lah ni. Jadi kalau apa yang cikgu dah kira kat sini, cikgu dapat photon energy dia, cikgu dapat ni kita kira dalam unit joule. Awak akan dapat 3.98 10 kuasa negatif 19 joule. Ini kalau dalam joule Kalau dalam elektron volt, jadi kena guna 1 elektron volt. 1 elektron volt bersama dengan 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Di sekarang ni kita ada 3.98 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Berapa elektron volt? Kena bahagi 3.98 darab 10 negatif 19 bahagi dengan 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Dia dalam sebutan elektron volt lah nanti. So dapatlah kat sini 2.49 elektron volt. Ni kalau kira lah. Okey, so dekat sini jawapan dia akan jadi 2.49 EV. Okay, region in the electromagnetic spectrum. Jadi region in the electromagnetic spectrum ni kena tengok apa dia, kita punya wavelength lah, wavelength color kan. Electromagnetic spectrum ni dia ada daripada apa? Daripada gamma ray, X-ray kan. Lepas tu kita ada ultraviolet, lepas tu ada visible light. Dalam visible light tu pecah pada 7 color pula. Vibgyor tu violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Lepas red kita ada infrared. Lepas infrared kita ada microwave. Dan finally kita ada radio wave. Itu ialah spektrum, electromagnetic spectrum. Dia ada wavelength dia dan dia ada frekuensi dia. Okay, so nanti kena tengok kat situ lah. So untuk soalan yang kedua tu, dia bagi photon energy dalam elektron volt. Jadi berapa wavelength? Konsep yang sama juga, cuma tukar je lah tukar lah. Jadi yang ni kalau awak kira, cikgu bagi jawapan dia. Kalau photon energy dia 50 elektron volt, berapa dia punya lambda? Jadi kat sini awak akan dapat 2.49 nanometer. Okey, lepas tu kalau lah energi dia dalam unit joule 5.0 kali 10 negatif 21 joule, awak kira dia punya lambda akan dapat 3.978 nanometer. So macam mana nak kira ni? Konsep dia sama je sebenarnya, iaitu kita masih lagi guna formula E sama dengan HF sama dengan HC over lambda. Jadi sekarang ni kita nak kira energy lah kan. Kita nak kira lambda. Okay, so kalau nak kira lambda, dia akan jadi macam mana? So lambda akan jadi HC over E lah. H tu constant dah, Planck constant. 63 kali 10 kuasa negatif 34 darab dengan nilai C pun constant juga, 10 kuasa 8 bahagi dengan energy. Okay, energy tu ikut nilai yang dia bagilah.
So energi yang dia bagi sekarang ni 50 elektron volt. Jadi elektron volt tu kena tukar jadi joule lah, sebab kita guna unit SI. Elektron volt nak tukar kepada joule 1.6 10 kuasa negatif 19 joule. Okey, baru dia jadi SI unit. So kalau awak kes ni, awak akan dapatlah lambda 2.49 nanometer tu. Untuk jawapan untuk yang ketiga tu pun sama konsep dia, cuma tenaga dia tu, energy of photon tu 5.01021 joule, tak perlu tukar lah sebab dia dalam sebutan joule dah. Yang tadi dia dalam sebutan elektron volt, so kita kena tukar dia kepada joule. Jadi elektron volt nak tukar kepada joule, darab dengan 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Jadi kalau energi dia sudah dalam joule, tak payah tukar lah. Okay. So yang ni ialah range. Ni range electromagnetic spectrum range dia. Jadi kalaulah mula-mula tadi kita punya range kita ialah berapa? 500 nanometer. Kita tengok lambda lambda atas tu nanometer. So 500 nanometer. 500 nanometer. Kalau nano ni 10 kuasa negatif 9 kan? Negatif 9. So 500 nanometer. So nanometer 10 kuasa negatif 9. 510 kuasa negatif 9 adi 5 kali 10 kuasa negatif 7 lah. 5 kali 10 kuasa negatif 7. Jadi 5 kali 10 5 kali 10 kuasa negatif 7 dia adalah ultraviolet. Maknanya yang pertama ni dia adalah ultraviolet lah. Sebab 500 nanometer kan, 500 nanometer samalah dengan 500 kali 10 kuasa negatif 9 meter. Jadi 500 tu ialah 5.0 10 kuasa 2. 10 kuasa 2 darab pula 10 kuasa negatif 9, dia jadi 10 kuasa negatif 7 meter. Jadi apakah dia nilai lambdanya 10 kuasa negatif 7. Jadi tengoklah 10 kuasa negatif 7. Okay. 10 negatif 7 tu dia adalah ultraviolet, antara visible light dengan ultraviolet. Okay. Dia duduk antara visible light dengan ultraviolet. Ultraviolet 10 kuasa 7 dengan 10 kuasa negatif 8 kan. Dia ultraviolet lah. The bestnya dia ialah ultraviolet. Okey, dia adalah ultraviolet pula. Dia adalah ni visible light lah, sebab dia duduk dalam range ni. Antara 10 negatif 6 dengan 10 kuasa negatif 7. Jadi dia duduk dalam range, dia adalah visible light. Kalau yang kedua tu kita kira lambda dia berapa? 2.49 nanometer. So 2.49 nanometer. Okey, kejap nanometer dia ialah 2.49 kali 10 kuasa negatif 9 meter lah. Kita nak hilangkan nano 10 kuasa negatif 9. So 10 kuasa negatif 9 kat mana? Okey, kat sini. Ni kita punya 10 kuasa negatif 9. Maknanya dia dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk X-ray lah ni. Dia dalam bentuk X-ray lah. Yang kedua kita tu, dia dalam bentuk X-ray. Jadi yang ni ialah X-ray. Ini ialah X-ray. X-ray. Ini ialah visible light lah. Dan last kali kita ada 3.98 nanometer. 3.98 bukan nano ni. Silap cikgu ni. Sekejap dia bukan nano 3.98 kali dengan, dia ada kali ni. Cikgu kena pindahkan dia sekejap. Okey. 3.98 kali 10 kuasa negatif 5 ni. 10 kuasa negatif 5 meter. Jadi kita boleh tengok 10 kuasa negatif 5 kat mana? Okey, 10 kuasa negatif 5 kat sini. Ni 10 kuasa negatif 5. Maknanya dia di antara 10 negatif 4 dengan 10 negatif 5. Dia dalam bentuk apa kat sini? So dia dalam bentuk infrared. So maknanya dia dalam bentuk infrared. Okey. So ini ialah infrared lah. 3.978 10 kuasa negatif 5. So yang ni tak tukar apa-apa lah, sebab dia dalam unit meter lah. Maka dia adalah infrared. Okey. Okey, so itu cerita dia nombor 8. Okey, nombor 9. Nombor 9
Figure 1 shows a photocell. Ini ialah photocell constructed using semiconductor material that can be activated by a light with a maximum wavelength. Maximum wavelength of 1110 nanometer. Jadi maknanya kalau cahaya kita lambda dia ialah 1110 nanometer, maka akan berlakulah photoelectric effect, di mana akan ada fotoelektron yang terbebas daripada permukaan semiconductor material. Okey, so soalan dia, what is the threshold frequency and work function of the semiconductor? So apa maklumat dia bagi? So dia bagi lambda. Berapa lambda? 1110 meter, nanometer, sorry. Ini ialah wavelength of the photon. Wavelength of the photon yang kena dekat kita punya surface of the semiconductor material. Jadi 1110 ni 1110 nano 10 kuasa negatif 9 meter. Okay, kita tinggal sebutan tu dulu. Soalan yang pertama A, dia tanya threshold frequency. Frekuensi F0 lah, threshold. Okay, so threshold frequency nak kira macam mana ni? So kita guna formula F sama dengan C over lambda. Formula frekuensi, frekuensi of the photon. Jadi bila kita kata photon, speed dia kita guna speed of light lah, sebab dia adalah light. Maka bila kita kata threshold, maka F tu kena threshold, lambda pun kena threshold. C tak ada masalah sebab nilai dia constant. Tu je kita tukar. Jadi kita nak cari F0 kan. Okay, sekejap. Kita masukkanlah nilai. C kita 3.0 10 kuasa 8 bahagi dengan lambda not. Okey, lambda not threshold wavelength. Threshold wavelength. Seberapa dah dibagi situ? Tadilah 1110 kali 10 kuasa negatif 9. Dipanggil maximum wavelength, maximum threshold wavelength, untuk dapat minimum threshold frequency. Minimum frekuensi kena ada maximum wavelength. Okey, so kiralah yang ni So kalau kira ni dapat berapakah jawapan dia? Threshold frekuensi dia yang cikgu kira 2.703 10 kuasa 14 unit frekuensi ialah Hertz. Okey, itu soalan A. Yang pertama. Soalan A yang kedua, dia tanya work function pula. Work function W. Jadi work function H F not threshold frekuensi So 6.63 10 negatif 34 darab dengan threshold frekuensi yang kita dapat tadi lah, 2.703 10 kuasa 14. Jadi berapakah nilai work function dia? Kira So dekat sini cikgu dapat 1.792 kali 10 negatif 19 unit dia ialah work function dia, energy lah, work joule. Okey, selesai. Nombor 9. Okey, ada lagi. Ni kena rajin lah jawab soalan. Nombor 10. Mutu conducted an experiment to a grain on a grain of sand. Grain ni makna halus lah, butiran yang sangat halus, butiran pasir yang sangat, butiran pasir falling through a small hole. Given mass of the grain of sand is 5 times 10 to the power negative 10. Okay, mass dibagi berapa? 5 darab 10 negatif 10 kg. The diameter of the sand. Okay, diameter of the sand. Diameter of the sand, cikgu tulis DS bukan Dewan Selera ni. Diameter of the sand 0.07 millimeter. Okay, tadi mass of the sand tadi kan. The velocity of the sand falling through, velocity of the sand VS ialah 0.4
meter per second, and the size of the hole is 1 millimeter. Size of the hole is 1 millimeter. Size of the hole, cikgu tulis kat bawah ni lah. Size of the hole ialah 1.0 millimeter. Maknanya kita punya butiran pasir, diameter of sand tadi sangat kecil lah. So sebab tu dia boleh masuk. Sebab size of the hole tu besar, 1 millimeter. Estimate the de Broglie wavelength of the sand. De Broglie wavelength of the sand. Boleh tak kita estimate nilai dia berapa? So nak cari lambda ni kan, wavelength kan. So lambda sama dengan H over P. P is the momentum. Lambda dia bagi tak lambda? Lambda sama, lambda lah kita nak kira. H tak ada masalah sebab H tu constant, 6.63 10-34. Okay, P dia momentum. Momentum ni kita boleh kira guna formula MV lah. Kalau kita melibatkan cahaya light, kita guna MC. Tapi sekarang ni dia bukan light, dia adalah sand, grain of sand, butiran pasir yang sangat halus. So kita guna mass of the sand lah. So 6.63 kali 10-34 bahagi mass of the sand tadi berapa? Mass of the sand tadi 5 kali 10-10 darab dengan speed of the sand ketika dia masuk dalam kita punya hole of the, apa dia ni, kita punya hole of the, tak cakap benda masuk dalam lubang tu lah, masuk dalam lubang je cakap. Okay, through a small hole. Okay, 0.4. Dia wakil lah nanti So dapatlah lambda dia 3.315 kali 10 kuasa negatif 24 lambda meter lah SI unit. Okey, itu ialah dia punya de Broglie wavelength of the sand. Okey, soalan B, will the falling sand produce a diffraction pattern when passing through the small hole? Explain your answer. So sekarang ni lambda kita punya kita punya sand ni, lambda of the sand ni, lambda of the sand kita kira dapat 3.315 kali 10 kuasa negatif 24. Ada diffraction ke tidak? Kita kena bandingkan dengan size of the hole. Kan, hole tu ialah kita punya gap lah seolah-olahnya. Yang kita belajar tajuk wave tu, size of the hole kita ialah 1 millimeter. Jadi maknanya kalau kita bandingkan dengan 1 mm ni ialah 1.010 kuasa negatif 3 meter. Jadi kalau kita bandingkan, kita punya wavelength of the grain sand is very very small compared to the size of the hole. Jadi untuk berlaku diffraction yang sangat jelas, is more obvious, kita punya lambda mesti lebih panjang, lebih besar berbanding dengan size of the gap. Jadi bila kita punya lambda lebih kecil daripada size of the gap, maka tak berlakulah kita punya kita punya diffraction, no diffraction lah kita kata. Dia tidak obvious, no diffraction. Memang tak sangat obvious lah sebab lambda dia sangat pendek berbanding dengan size of the gap. No diffraction lah conclusionnya. Okay, itu nombor 10 kan. Dia tanya, will the falling sand produce a diffraction pattern when passing through the small hole? No lah. Explain your answer. Explain your answer ialah because the wavelength of the grain sand is smaller than the size of the hole. Okay, jadi kita berdasarkan konsep yang kita buat dalam tajuk wave. Sebab tu dia boleh jadi wave kan. Tapi dia ni concentrate pada grain of the sand tu lah. Okay, ini soalan nombor 11. When a photodiode is shown, photodiode disinari, shown ni sinari, on with a red light, lambda dia ialah 700 nanometer, and blue light pula lambda dia 400 nanometer. Maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted by the blue light is 2 times than of the red light.
Okey, maknanya energy, kinetic energy, maximum kinetic energy for the photoelectron emitted by the blue light is 2 times than of the red light. Maknanya blue light ni dia punya kinetic energy of the photoelectron lagi tinggi lah berbanding dengan red light. What is the work function? Yang pertama dia tanya work function of the photodiode. Okey, apa maklumat dia bagi? Lambda untuk warna merah 700 nanometer, 700 darab 10 negatif 9 meter. Manakala lambda untuk blue light ialah 400 nanometer, 400 darab 10 negatif 9 meter. Okey, dia tanya maximum kinetic energy. Kinetic energy dalam nota ni dia guna K. Nak guna K boleh, nak guna E boleh, ikutlah. Katalah kita follow lah nota, nanti kita pening pula nota tulis lain, kita tulis kinetic energy maximum by the blue light is double, 2 kali kinetic energy of the red light. Jadi K dekat sini refer kepada kinetic energy, maximum kinetic energy, maximum kinetic energy. Itu information yang dia bagi. Soalan A, boleh tak kita cari the work function W lah. So work function apa formula dia? W sama dengan HF0. Itu work function. Berapakah nilai work function of the photodiode? Boleh tak kita cari? Tak boleh ni. Tak ada nak nilai threshold frequency pun dia tak bagi untuk photodiode. So macam mana kita nak kira? Macam mana nak kira ni? Kita kena guna kaedah persamaan serentak ni. Mula-mula kita kira energy, photon energy by the red light is given by the work function plus kinetic energy, maximum kinetic energy by the red light. So apa yang kita boleh tulis kat sini? E sama dengan HF. HF ialah HC over lambda. Ini untuk red, sama dengan W, the work function kita nak cari. Kinetic energy of the red light. Kinetic energy of the red light kita kekalkan lah, KR lah katakan. Itu untuk red light. Kemudian kita kira pula untuk yang blue light punya pula. Untuk blue light sama juga formula. E untuk warna biru sama dengan work function, sebab dia melibatkan metal yang sama, photodiode yang sama, cuma disinari oleh warna cahaya yang berbeza. Maka foton tu bergantung pada warna cahaya yang menyinari kita punya metal. Jadi kita punya photon energy tak sama, tetapi kita punya work function sama, kesannya kinetic energy dia tak sama. So yang ni kita akan jadi HC over lambda warna biru, B blue lah. Work function sebab melibatkan photodiode yang sama. K untuk warna biru, KB. Kita tulis blue di mana KB tu adalah 2 kali K red. W plus 2 kali kinetic energy of the red. So daripada sini boleh tak kita cari W tu yang kita nak cari? Jadi kita kena guna persamaan serentak ni guna persamaan serentak. Jadi katalah yang ni cikgu ambil sebagai equation number 2. Yang ni tadi cikgu ambil sebagai equation number 1. Jadi cikgu nak buangkan KR lah sebab cikgu nak cari W. So kita kena buat macam mana? Persamaan nombor 1 kita kena darab 2. Kita darab 2. So dia akan jadi 2 H C over lambda R sama dengan 2W tambah 2 KR. Bila kita darab 2. Jadi kemudian apa kita nak buat? Kita tolak persamaan nombor 1 kita tolak kepada persamaan nombor 2. So dia akan jadi macam mana? Cikgu tunjuk kat sini 2HC over lambda red
sama dengan 2W tambah 2K rad. So kita nak ambil persamaan nombor 2, H C over lambda blue sama dengan W plus 2K rad. Okey, ini persamaan nombor 2. So kita nak tolak dua equation ni. Jadi atas tolak bawah atas tolak bawah. So dia akan jadi macam mana? Jadi 2H C over lambda rad tolak H C over lambda B sama dengan 2W tolak dengan W, tinggal lagi W je lah. Okay, jadi 2KR tolak 2KR, habis kosong. Jadi kita gantikanlah nilai ni untuk carikan nilai W. So kita bolehlah dapatkan dia punya work function of the photodiode tadi. W sama dengan, cikgu pindah terbalikkan, 2 darab dengan H. 2 darab dengan H, Allah, 2 darab dengan H 6.63 kali 10 negatif 34. Okay, darab dengan nilai C 3.0 kali 10 kuasa 8. Okay, bahagi dengan lambda untuk warna merah. Berapa lambda merah yang dia bagi dalam soalan ni? 700 nanometer tadi. Okay, 700 darab 10 negatif 9 meter kan. Okay, ini satu equation. Tolak dengan yang satu lagi HC. Okay, ini equation yang kedua. H kita ialah 6.63 10 negatif 34 darab dengan C 3.0 10 kuasa 8. Tak muat dah, cikgu kena pindahkan sikit lagi. Bahagi kepada lambda warna biru pula. Lambda biru ialah 400 nano 10 kuasa negatif 9. Jadi awak kira lah nanti. Awak kira nanti awak akan dapatlah jawapan the work function tu. W tu dapatlah nanti. Berapa nilai dia, kiralah kat sini dalam minit joule. Kalau ikut jawapan yang cikgu kira ni lah, kalau tak silap 3.6 kali 10 kuasa negatif 9 joule. Betul ke salah? Awak cek balik lah, awak kira. Awak kira betul lah yang apa yang jawapan cikgu buat kat situ. Okey, selesailah soalan work function. So daripada work function, boleh tak kita nak cari nilai apa dia tu? Nilai B, threshold wavelength. So boleh lah kan? Sebab bila dah dapat yang tu senang je lah. Jadi nak cari lambda not threshold wavelength. So gunalah formula work function ialah H F not sama dengan H F tu tukar kepada C over lambda not. Jadi W tu kita dah dapat tadi. Betul ke salah? Jom kita nanti check balik 3.6 kali 10 kuasa negatif 9 dalam minit joule sama dengan H 6.63 10 negatif 34 kali dengan C 3.0 10 kuasa 8 bahagi kepada threshold wavelength. Threshold wavelength yang kita nak carilah ni. Okey, iaitu lambda not. Jadi kiralah nanti berapa dapat lambda not. Ni cikgu pun tak sempat nak kira, maka unit dia dalam meter nanti. Kiralah. Cikgu pun tak sempat nak kira ni. Kertas yang cikgu kira pun dah ke mana dah? Tak jumpa dah. Okey. Okey, so itu soalan B. Soalan C, what is the de Broglie wavelength? What is the de Broglie wavelength of the photoelectron emitted by UV light? Di mana lambda dia ialah 131 nanometer from the photodiode. Okey, soalan C dia tanya lambda apa dia? What is the de Broglie wavelength
of the photoelectron emitted by UV light, where the lambda is 131 nanometer from the photodiode. So mana nak cari de Broglie wavelength. De Broglie wavelength. So cuba kira lah dulu. Jadi setakat tu lah dulu yang cikgu boleh bagi. Yang soalan sebelah situ cuba kira dapat berapa. Nanti kita tengok balik jawapan dia. Lambda kat sini. Sekiranya dia berkata lambda untuk ultraviolet tu ialah 131 nanometer. What is de Broglie wavelength tu? Okay, so nanti kita akan tengok balik kalau mana-mana bahagian yang tak faham ataupun ada jawapan yang cikgu bagi tu silap, salah, kita check balik adakah yang cikgu kira tu salah ataupun macam mana, ataupun yang awak kira tu silap ke macam mana, kita check balik. Jadi boleh tengok balik video cikgu ni. Kalau ada yang tak faham ke tak jelas ke, nanti tanya semula. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.